أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, meliputi hari pembalasan? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadat dan bawaannya, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatnya. Surah ini termasuk di kalangan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah untuk menceritakan dua kumpulan yang jahat di kalangan manusia. Yang pertama yang kafir, yang kedua munafik. Dua-dua ni jahat belaka, ahli neraka. Allah mendedahkan sifat-sifat keduanya, sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang munafik secara umum, sebelum daripada zahirnya orang munafik. Orang munafik ini masa di Mekah tak berapa zahir, di Madinah baru zahir. Tapi Allah telah memberi dasar-dasar yang awal kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka mengenali sifat-sifat orang yang tidak beriman, sama ada terang-terang ataupun secara bersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Adakah engkau tahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau nampak, engkau tengok orang yang membohongi ad-din, membohongi ajaran agama dan hari perhitungan ikut agama, iaitu hari akhirat. Membohongi ad-din dan hari ad-din, membohongi ajaran Allah yang berkait dengan hukum syariat, akidah, akhlak, dan berkait dengan semua perkara dibawa pada yaumiddin, hari kiamat. Munafik dak mereka, wahai Muhammad. Di antara tandanya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang itu ialah orang yang menolak untuk menolong anak yatim, yang menolak keras akan anak yatim. Anak yatim ialah anak yang kehilangan bapanya, yang tidak ada penjaganya, yang lemah. Kalau manusia yang ada akal, yang ada fikiran, tidak berkasa terhadap anak-anak ini. Binatang pun ada juga yang tak berkasa terhadap binatang yang dhaif sama-sama dia. Kadang-kadang Tuhan tunjuk pada binatang. Tapi ada pada manusia yang lebih pada binatang, yang tidak kesian kepada anak-anak yatim. Tak kesian pada anak yatim. Hari ini Tuhan tunjuk pada kita bukan anak yatim, anak dia pun tak kesian. Lebih teruk lagi manusia pada hari ini, lebih pada binatang. Tuhan tunjukkan pada kita. Ini berlaku. Tuhan kata memang ada pada manusia ni lebih pada binatang. Di antaranya ialah yang berlaku kasar terhadap anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Tak menggalakkan orang beri makan orang miskin.
Bukan dia kelorek, dia suruh orang lain kelorek juga. Bukan dia bakhil, dia suruh orang lain bakhil. Dia tidak menggalakkan orang lain menuduh orang miskin. Tak usah tolong orang miskin. Jangan tolong orang miskin. Jangan tolong. Tolong apa? Dia kata begitu. Maknanya kalau dia suruh orang lain jangan tolong orang miskin, dia bakhil lagi. Lebih bakhil daripada bakhil orang yang bakhil lagi. Sangat dahsyat. Puncanya kerana tidak percaya kepada kelebihan sedekah. Kelebihan menolong orang-orang yang susah. Anak yatim dan orang-orang miskin. Tolong orang miskin. Bantu orang miskin. Khususnya memberi makan. Makan perkara yang sangat penting. Dalam keadaan yang lapar, tak tolong juga. Dia tak tolong, orang nak tolong, dia tidak menggalakkan orang lain, tolong. Ini sifat orang yang membohongi agama. Membohongi adanya hari kiamat. Macam tak percaya dosa dan pahala. Fawailul lil musallin. Maka binasa dan celaka masuk neraka kepada orang-orang yang sembahyang. Ini orang munafik. Orang munafik yang bersembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai daripada sembahyang. Makna lalai daripada sembahyang di sini yang tak sembahyang. Yang tak sembahyang. Yang tak sembahyang ataupun meninggalkan sembahyang. Yang sembahyang di luar waktunya. Lalai. Qadha sama. Ini makna yang lalai. Bukan yang lalai tengah semayang. Semayang duduk ingat ke macam, ingat ke kapur, ingat ke bukit, ingat ke laut, ingat tengah semayang. Itu dalam bahasa Arab alladzina hum fi salatihim. Kalau fi salatihim dalam semayang dia lalai, ini lain. An salatihim maknanya lalai daripada menunaikan sembahyang itu. Ini kena faham. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Terjemahan tu tak betul sikit. Terjemahan tu yang lalai termasuk lalai tengah sembahyang tu lalai. Ada kalangan ulama salaf yang menyebut memuji Allah Taala dengan dia mengatakan alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah. Tuhan yang mujulah dia sebut orang yang lalai daripada menunaikan sembahyang. Tak sebut orang yang lalai dalam sembahyang. Kalau sebut lalai dalam sembahyang, habis kena belaka. Orang sembahyang dah kena juga. Ini dua makna yang berbeza. Kita kena sedar. An salatihim fi salatihim. Satu perkataan saja makna sudah berubah. Yang daripada sembahyang, artinya yang lalai daripada sembahyang, sembahyang di luar waktunya, yang malah sembahyang. Kalau orang yang beriman, dia lalai tengah sembahyang, dia sujud sahwi, tinggal rakaat, dia sujud sahwi, tak ada apa-apa pada dia, boleh pahala pula, sujud pula. Dia sembahyang, dia tinggal rukun, dia kena buat serta-merta rukun, lepas tu sujud sahwi. Dia sembahyang lebih rakaat, syok, 3 ke 4 sembahyang garis, tambah lagi. Tak boleh tambah 4 tu, tapi tak tahu. Dia sujud sahwi kemudian, boleh pahala. Lalai tengah-tengah sembahyang, teringat lembu tengah padang, kubah tengah padang, kambing dalam guk, duk teringat belaka. Barang hak hilang, tengah sembahyang tu mudah ingatnya. Oh, duk sini, rupanya duk sini tengah sembahyang. Tu perangai. Jadi manusia nak macam mana? Hak yang macam ni Tuhan ampun. Tuhan ampun. Di mana ada ingat benda yang molek, ada ingat benda yang tak molek. Ingat benda yang molek tidak menjadi salah. Nabi kita Muhammad SAW pada suatu hari semayang, sudah beri salam, terus pikah bangun, tak ada wirid. Pikah bangun, terus lakoh. Sahabat-sahabat dia balik ke rumah, punya mari semula. Nabi kata, sebab aku derah tadi, kerana aku teringat ada simpan barang di rumah. Simpan barang di rumah kerana aku nak beri korang barang itu. Aku teringat tengah semayang tadi, aku takut lupa, aku pergi serta ambil barang tu suruh beri korang, kerana nak buat kebajikan. Nabi pun begitu. Ada orang dia kata khusyuk sungguh sampai tak ingat ke apa-apa, lebih daripada Nabi lagi, pelawak tu. Tak cakap lah. Memang hati manusia ni dia ada, dia ingat Tuhan jadikan hati manusia ni melayang.
Ingat benda lain, balik pula. Ingat gitulah. Dalam sembahyang tu ada mujahadah. Kita kena sedar. Yang tabi'i dia tak ingat lain, malaikat dia. Malaikat tak ingat lain. Dia sebut. Nabi Nabi Ayub alaihi salam yang disembuhkan daripada penyakit. Mandi. Tuhan uji dia dengan belalang mah. Uji dengan belalang mah. Tengok belalang mah, tekan ke belalang mah, dak sedar telanjang. Kata wahai Lut, macam mana dah ingat kepakaian ni? Wahai Ayub, wahai Nabi Ayub kata, aku syukur pada nikmatmu wahai Tuhan. Boleh jawab juga. Tak apalah jawab. Tetapi masalahnya kadang-kadang ada kelalaian itu pada manusia. Ini sifat manusia. Lalai. Semayang ada lalai. Dalam masa khusyuk tidak menghilangkan iman, tak menghilangkan pahala. Kita mujahadah bersungguh lawan, boleh pahala pula. Lalai di sini, lalai tak semayang. Ini sifat orang munafik. Yang semayang dia menunjuk-nunjuk. Dia tambah lagi, alladzina hum yura'un, yang mereka menunjuk-nunjukkan. Semayang tunjuk ke orang, bukan semayang kerana Allah Ta'ala. Kerana tunjuk ke orang, nak suruh orang tengok, nak suruh orang nampak, orang kelih. Bukan sahaja semayang, termasuklah dalam mengerjakan ibadat-ibadat yang lain, menunjuk-nunjuk kepada orang. Kecuali kita tunjuk ke orang kerana nak ajar, tunjuk orang kerana nak jadi contoh kepada orang lain supaya melihat cara yang baik, itu boleh pahala pula. Tunjuk berbangga dengan diri, ini riak, boleh menghilangkan pahala. Wa yamna'unal ma'un, dan yang menghalang daripada menyumbang perkara-perkara yang mudah. Ulama mengatakan orang pinjam kapuk, al-ma'un ni pinjam kapuk contohnya. Orang nak pinjam kapuk je, kelorek nak bagi kapuk dia. Orang pinjam, termasuklah pinjam gaji ke, pinjam cok je, pinjam apa ke, pinjam benda yang mudah, jarang dia nak pinjam, kelorek nak bagi pinjam. Ini al-ma'un. Orang-orang yang bakhil nak beri pinjam benda yang mudah, nak tolong benda yang mudah. Orang nak ambil air di telaga dia, tak beri. Padahal menjadi kelaziman, bila lalu mana-mana kampung pun, bila orang lalu, dia benarkan orang ambil air dalam telaga. Kalau orang ke laut ni, buang hujan dia laut, dia buang hujan, dia buka besar, dia gagah. Orang ke laut ngai nak pergi tupang, ngai, dok marah. Sila, ini termasuk dalam sifat-sifat yang baik. Ini tak boleh orang dekat, macam laut dia merata. Macam laut dia merata. Ini al-ma'un, termasuk al-ma'un. Itu sifat yang tidak boleh, tak boleh. Sifat yang tak boleh. Tak mau tolong orang yang dalam keadaan yang dhaif, sama-sama sendiri. Kerana kita kuat sangat, kita gagah sangat, kita ada duit sangat, kita kuat sangat, itu tak boleh. Sifat yang tak boleh. Kita ada duit pitih banyak, boleh buat unjang besar lah, boleh buat tukung pula, orang pergi marah. Hak pergi ni pula nak beli minyak pun susah. Ini dia. Ini orang yang bakhil macam ni, al-ma'un. Disebut di sini yang nak pinjam gaji, nak ambil air di laga dia, nak pinjam tali dakwi. Ini al-ma'un. Ini sifat-sifat orang munafik. Bukan makna ada munafik dalam hati dia, tapi orang munafik pun inilah sifatnya. Kalau ada orang Islam yang sifat dia macam ni, kena bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, supaya hilangkan sifat-sifat yang buruk. Kena ada simpati di antara satu sama lain, kena ada tolong menolong antara satu sama lain. Wallahu a'lam.